أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا من علومه والدارين آمين. عن أبي نجيح المرباضي ابن سارية عن أبي نجيح أي روية عن أبي نجيح المرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزفت منها العيون wazifat wazarifat wazariqat ni wazariqat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun. Artinya telah dirawikan, yakni telah diriwayatkan daripada Ibnu Najih Al-Marbadi bin Sariyah. Ibnu Najih Al-Arbadi, ain tu deh, bukan mim. Al-Arbadi Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, maka katanya Ibnu Najih telah diberi kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengajaran akan pengajaran. Telah diberi kami, telah diberi akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengajaran akan pengajaran. Yang takut, pengajaran yang takut kerananya segala hati. Kerananya salah hati.
dan menangis daripadanya segenap mata. Tu kena tengok hak Arab ni. Dia tafsirkan dengan takut. Nah, telah diberi kami apa? Telah diberi pengajaran akan kami. Tu. Telah diberi pengajaran akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suatu pengajaran. Diberi pengajaran. Wa'azana ni diberi pengajaran akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengajaran akan suatu pengajaran atau akan sebagai pengajaran. Pengajaran akan suatu pengajaran atau akan sebagai pengajaran. Akan sebagai pengajaran. Pengajaran mana? Yang takut kerananya segala hati. Yang takut kerana suatu pengajaran ni. Panggil ya tafsirkan min daripada tu dengan makna kerana. Hak Arabnya yang takut daripada satu pengajaran ni oleh hati. Maka daripadanya sini dengan makna kerana. Ya takut kerananya segala hati apa? Yang takut oleh segala hati kerana suatu pengajaran ni. Kerana suatu pengajaran ni ditakutlah oleh hati seorang. Dan menangis daripada suatu pengajaran ni segenap mata oleh segenap mata. Segenap mata oleh segenap mata. Kemudian bertanyalah kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pengajaran ini sebagai pengajaran yang menghabiskan sekali? Adalah pengajaran ini sebagai pengajaran yang penghabisan sekali? Adakah yang ni hak habis dah kau? Panggil kata kalau kat sini ke hak ni hak sutai dah kau. Tu. Habis hak lah sekali dah. Ini sebagai pengajaran yang penghabisan sekali ke? Apa yang hak ngelah sekali ke? Pengajaran ini. Tu. Oleh itu berilah kamu wasiat, hei Rasulullah, dan ajaran. Oleh kerana pengajaran ini sebagai pengajaran yang penghabisan sekali. Oleh itu, oleh kerana pelajaran ini sebagai pengajaran yang penghabisan sekali tu. Berilah kami, hei Rasulullah, wasiat dan ajaran kepada kami. Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat aku kepada kamu supaya berlaku takut kepada kamu dengan dan ikutlah ajarannya. Ingatlah, ikutlah ajarannya, sekalipun dia menjadi raja di atas kamu, seorang hamba abdi, oleh seorang hamba abdi sekalipun, kamu kena dengar dan ikut ajaran dia. Jadi Nabi wasiat kepada kamu supaya berlaku takut kepada Allah dengan dan ikutlah ajarannya. Ingat dan ikutlah ajarannya, sekalipun dia menjadi raja di atas kamu. Menjadi raja seorang hamba abdi, oleh seorang hamba abdi sekalipun, maka kamu kena ikut dan dengar, akan sebagai dengar terima. Dengar situ mana dengar sebagai dengar terima. Ni kalau kita reti hadis-hadis ni, jadi pihak ketua nak bercakap apa dalam masjid tu, kita tak payah bangun lah. Dengar yang nak kata apa pihak ketua. Walaupun ketua tu Nabi kata seorang hamba abdi sekalipun, seorang hamba sekalipun. Lepas ni jadi ketua sekarang ni bukan hamba.
Nah, kalau dapat ketua yang baik, maka kamu syukur. Kalau dapat ketua yang zalim, maka kamu sabar. Itu perintah Allah, perintah Rasul. Kalau kamu dapat hamba yang baik, kamu syukurlah, alhamdulillah. Kalau kamu dapatlah ketua yang tak baik, yang jahat, maka hendaklah kamu sabar. Dengan sebab ni lah apabila lah pihak ketua-ketua dia bercakap apa, biarkan dia cakap sudah barulah kita bangun. Jadi kadang-kadangnya orang kita ni, pihak ketua-ketua kampung bercakap dalam masjid, dia tak ada apa dah, bangun pergilah. Sibuknya kerja dia tu, tak ada ke mana ni. Bangun duduk-duduk, kedal duduk luar, tak kasi malah gitu mo ya. Bukan bangun duduk kerja besar pun, tak ada ni. Tu dia weh. Anis apabila tak reti, tak faham suatu masalah kan, duduk di dalam dosa selama-lama kita ni. Nampaknya kecil yang benda tu, tapi benda tu memangnya besar. Di sisi agama kita perintahkan apabila dilantik raja mesti kita dengar, mesti kita terima dan mesti kita ikut ajaran. Sekiranya ajaran dia itu tak membawa dan deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa hidup daripada kamu pada kematian, maka barang siapa, yakni siapa-siapa hidup daripada kamu, hidup pada kamu pada kematian, dia besok dalam pai karu dia ni pai masuk Baik. Baik you masuk dah. Baik jalan. Agu. Bye. Hai nu. Ada iling Dia ikut tu. Karu. Bye. Maka barang siapa, yakni siapa-siapa hidup daripada kamu pada kematian, pada kematian aku, yakni kematian daripada wafat aku. Pada kematian aku, pada kematian daripada wafat aku. Siapa aku? Ialah Nabi SAW. Pada kematian aku, yakni kematian daripada wafat. Apa wafat? Yakni mati aku. Siapa mati? Ialah Nabi SAW. Tentulah ia barang siapa akan melihat perselisihan yang banyak. Apabila Nabi kita dah meninggal, perselisihan di antara umat-umat dia ni memang banyak sekali. Banyak sekali nampak perselisihan. Pada masa Nabi hari itu lagi, ketika nak lantik Abu Bakar jadi khalifah tu pun memang berselisih dah. Memang berselisih. Macam-macam lah hal berselisih. Hingga banyak hari pun lantikkan Abu Bakar jadi khalifah tu. Bermusyawarah sekian. Katanya sebab apa? Ditanamkan Nabi pada hari Rabu. Dia mati pada hari Senin. Tapi ditanamkan Nabi pada petang Rabu. Kerana musyawarah nak latihkan ketua. Latihkan ketua pasal nak uruskan jenazah Rasulullah ni. Kerana apabila tidak ada ketua, nak urus siapa kena perintahnya? Lalu terlatih ketua dulu. Setelah musyawarah ketua baru itu ini, sampai selesai hingga ditangguhkan jenazah Rasulullah sampai hari Rabu. Dimati pada hari Selasa, tapi ditangguh disimpan pada petang hari Rabu. Kerana apa? Kerana ketika tu tak ada ketua. Ketua tak ada. Apa ketua tak ada, nak urus macam mana kerjaan.
tak dapat urus kerjaan, lalu tu kena mesyuarat latih ketua dulu. Latih ketua setelah putusan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah di ketua, barulah uruskan jenazah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Tu sahabat tu mati pada pagi Senin tapi disimpan pada petang Rabu. Nah, dan pula ketika tu sembahyang jenazah ni seorang-seorang ya. Bukan sembahyang berjemaah. Kenapa? Kan tak ada lagi orang sembahyang berjemaah. Kenapa tua tu tak sepenuh lagi. Nah, maka sembahyang jemaah ni bila? Jemaah jenazah ni ialah pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar telah himpun buat jemaah sembahyang jenazah dan pula sembahyang tarawih berjemaah pada masa Sayyidina Umar juga. Adapun masa Rasulullah kita apa ni? Lepas Rasulullah siapa nak jadi imam? Siapa pada Rasulullah sembahyang tarawih 3 malam saja bulan puasa. Tapi kita sekarang imam yang tarawih tiap-tiap malam bulan puasa. Tu. Lah maka siapa buat macam tu nya? Ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dialah yang buat sembahyang daripada 8 dia buat 20 rakaat. 20 rakaat. Maka ahli Madinah dia buat bukan 20 dak, 30 lebih ahli Madinah. Tu dia. Maka macam-macamlah berselisihan di antara ulama-ulama tu. Apabila berselisih macam tu, masa itu masa berselisihan dia banyak tu. Masa bersisihan dia banyak itu, hendaklah ia barang siapa tetapi akan peraturan aku, tetapi maka barang siapa tetapi akan peraturan aku dan peraturan khalifah-khalifah yang cerdik lagi beroleh petunjuk. Siapa dia? Ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tu khalifah-khalifah yang cerdik, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Ikutlah peraturan mereka. Alaikum bisunnati tu. Hendaklah ia barang siapa tetapi akan peraturan aku, yakni peraturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa peraturan Nabi? Ialah sunnah aku dan peraturan sahabat. Peraturan khalifah-khalifah yang cerdik lagi beroleh petunjuk. Siapa dia? Ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Patu Ali. Maka gigitlah olehmu atas peraturan aku dan peraturan khalifah-khalifah yang cerdik itu dengan geraham kamu. Apa makna gigit? Pegangkanlah, biarkan sebuah kemah. Karena suatu benda kalaulah kita hendak pegang menjadi kemah, kita kikir gigi geraham. Kikir gigi geraham, kita retuh, kita tarik macam mana ni pun dia tak akan tercabut. Tapi kalau kita pegang gigi depan ni mestinya bercabut. Mestinya keluar tubik. Akan tapi kalau kita pegang gigi tepi gigi geraham ni memang dia kemah. Begitu juga pegangkanlah peraturan aku, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Pegang tu dengan gigi geraham kamu, supaya kamu tak akan terlucu, tak akan tercabut daripada peraturan aku, peraturan hak Nabi. Tidur Nabi macam mana, makan Nabi macam mana, berjalan Nabi macam mana, qada hajat Nabi macam mana. Itu mana sunnati, macam mana hidupkan Nabi, macam mana pakaian Nabi, macam mana pula kehidupan Nabi, tidur Nabi, semua itu mana aturan aku. Tidur Nabi, qada hajat Nabi, makan Nabi, minum Nabi, macam mana keadaan Nabi. Masa Nabi rehat macam mana. Itu mana sunnati. Pegang yang tu sunnah Nabi dengan gigi geraham. Gigi geraham ibarat pada biar kemahkan, pegangkan sunnah Nabi. Walaupun banyak perkara yang bid'ah pada akhir masa ni. Ada bid'ah yang banyak sekalipun. Serta jauhilah perkejaan mengada-ngada dalam agamu. Jauhilah perkejaan
mengada-ngada dalam agama tu mesti kamu jauh. Maka yang mengada-ngada, ia menyalahi hukum syariat. Perkara yang mengada-ngada, ia menyalahi hukum syariat, itu jauhkanlah. Adapun mengada-ngada tak menyalahi hukum syariat, itu silakanlah. Tu, silakanlah tu. Nah, semacam himpunan Quran, himpunan Quran. Quran 30 juzuk masa Rasulullah tak ada. Quran duduk simpan dalam dada-dada sahabat sahaja. Tapi apabila Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, maka belum ketika masa Abu Bakar tak dapat himpunkan Quran lagi. Belum lagi himpun Quran. Mari masa Sayyidina Umar barulah himpun Quran. Himpun Quran daripada duduk rumah himpun jadi 30 juzuk. Tapi himpun tu pun 30 juzuk ditulis himpun tu belum lebih simpan ke satu tempat, hanya ada umur orang ni sikit, umur orang ni sikit. Maka masa himpun tu dikulit-kulit belulang belulang kambing, belulang unta. Gitu saja himpun letak tu. Dan pada Quran perlu huruf kalimah pada masa Umar ni, maka kalimah tidak ada titik. Tidak ada titik. Semacam sekarang ni ada alif tak ada titik, ba satu ada titik, ta dua titik atas, ba satu titik ke bawah. Maka titik tu baru titik tu. Tapi mengada-ngada itu memberi faedah dalam agama. Ia tak nak mengada-ngada perkara yang sia-sia dalam agama dan menyalahi dengan hukum syariat. Itu yang tak ada nak. Ada pun mengada-ngada tapi tak menyalahi ke hukum agama, silakan. Nah, seperti himpunkan Quran, bubuh titik tu, masukkan titik-titik tu, semua Quran ada titik. Maka siapa akan masukkan titik dan siapa akan masukkan baris dalam Quran? Iaitu pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dialah masukkan baris. Masukkan baris, masukkan titik. Ali karramallahu wajhah. Tu dia. Pada masa Uthman, ia dapat himpun saja. Daripada Sayyidina Umar, diletak ke sini sedikit, sini sikit, sini sikit, maka himpun buat satu. Buat satu, tulis. Pasal Sayyidina Uthman ni, himpun buat satu. Setelah Khalifah Ali nak jadi Khalifah, maka Ali simpankan biar sempurna, iaitu masukkan baris. Baris batas A, bawah baca B, atau atas baca ta tu. Baris tu, ni bubuh alih, bubuh baris apa semua tu, kawan ni masuk ke titik pula. Tu dia. Nah, kata setengahnya ulama memasukkan titik, Ali masuk baris saja. Ali memasukkan baris saja. Alih habis ba. Tu. Maka ulama itulah masukkan titik ba, titik bawah. Semua yang titik-titik tu orang tak panggil huruf haraf asal. Bukan haraf Arab hak asal. Ialah Arab hak ajam tu. Hak ajam. Lalu itulah kalau titik sebutir dikatakan mu'jamatun. Kalau titik dua butir mu'jamataini. Tu. Mana mu'jam ni mana dibubuh titikkan dia satu titik. Padahal mu'jam mana diajam. Apa diajam? Iaitu bukan Arab. Tengok kalau kita tengok ibarat hak Arab ke alba mu'jamatun gitu. Nah, dengan satu titik. Orang bubuh makna dengan satu titik. Padahal mu'jamah ni makna apa? Ialah makna diajamkan dia. Apa diajam? Iaitu bukan Arab. Satu titik. Kalau mu'jamatan ni dua titik. Jangan tengok. Maka benar begitu. Masa Rasulullah tak ada. Dia kata ke bid'ah lah tu. Nah, bid'ah lah tu. Sebab itulah hak kata jauhilah kerja mengada-ngada dalam agama, makna mengada-ngada ke perkara yang menyalahi hukum syariat. Itu tak boleh lah. Kalau tak menyalahi hukum syariat, itu tak ada apa, silakanlah. Soalnya tiap-tiap bid'ah yang diada-adakan itu sesat. Yang diada-adakan itu sesat bid'ah, mana benda yang berkarut, benda senabi tak ada, yang menyalahi hukum syarak, itu baru sesat. Ada pun perkara yang senabi tak ada tapi tak membawa kerana menyalahi hukum syariat, maka itu tak sesat. Kerana buat perkara tu orang mengingati ke Allah Ta'ala. Banyak macam tu. Baca-baca Quran, baca Yasin pagi Jumaat, atau baca Yasin malam Jumaat, malam Selasa. Bila ada masa Nabi? Tak ada. Tapi perkara tu tak menyalahi hukum syariat. Pada duk berbuah-buah kotak krisi kat luar tu, baik baca Yasin. Tu.
Orang panggil qiyas bil aulawi, qiyas dengan perkara yang terlebih aula, yang lebih patut, lebih comel. Tu. Sebab tu ingat baiklah tu, kita belajar fiqh. Nak tahu ke hukum, banyakkah belajar fiqh. Nah, bukan kita belajar ke hadis, buat hukum orang tu, bukan. Pasal kita bukan ahli hadis. Bukan ahli hadis, tapi orang kita ni kebanyakan apabila lah orang baca hadis satu-satu, dia pegang kemas lah dah. Dia tak tengok hadis ni hadis apa, marfu' ke, hadis ni hadis mauquf ke, hadis ni hadis gharib ke, hadis apa ni. Kemudian hadis sahih tu pula, murad hadis ni macam mana pula. Nah, kita nak faham perkataan ulama tu pun sangat-sangat susah dah. Apatah lagi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang payah susah lagi lah. Sebab tu orang-orang alim ulama dia ambil hadis tu buat nas sahaja, buat nas. Bukan buat hukum. Nah, buat nas benda ni tak boleh. Balai mana buat keluar hadis, maka istinbat hukum ada hadis tu lah. Bukannya teruskan dengan hadis lalu. Tu dia. Kita tengok misalnya gapo, misalnya tu buat hadis Allah tu Nabi larang. Apa Nabi larang? Nabi larang berauz apa? Gapo tu? Apa ni orang panggil bahasa Arab ni? Kalau bahasa Melayu iaitu potong rambut setengah ke setengah, taruh setengah, potong setengah, taruh setengah. Abang buat bojai tu lah. Kalau turut hadis ke haram. Kalau turut hadis Nabi haram. Potong rambut dengan kita taruh setengah dan simpan setengah, potong setengah. Pasal Rasulullah tanaha, Rasulullah Allah Taala itu Rasulullah menegah. Rasulullah melarang akan mereka yang buat rambut taruh setengah dan buang setengah. Mana buat bojai. Rasulullah larang. Kalau kita tidak ada ulama, mesti kita pakai hadis tu, maka buat bojai ni haram. Karena larang Rasulullah. Al-aslu fin nahyi, gawa? Al-aslu fin nahyi hada. Bermula asal bagi nahi tu ialah tegah. Nahi-nahi tegah dah haram tak lagi. Haram lalu dah. Tapi ulama kata dak, kat situnya kalaulah kamu buat kerana perhiasan kepala kamu, itu makruh. Kerana perhiasan kepala kamu makruh. Kalau kamu buat bojai kerana mengikutkan suatu altis, mengikut darah, maka situ haram. Buat bojai buat apa ni? Kerana ikut darah bola. Kerana ikut altis bola. Altis bola ataupun altis apa saja pun ikut mereka, maka di situ haramlah buat bojai. Tapi kalau kamu lah nak menghiasikan rambut kamu semata-mata nak cantik begitu, makruh. Selama mana tidak ada dalam pemerintah, tidak ada dalam satu pemerintah. Jadi apabila satu pemerintah ayat kata dilarang buat bojai, maka apabila kita buat, hukum dia haram, bukan makruh lah. Orang panggil hukum aridi. Hukum zati makruh. Tapi hukum aridi itu haram. Bila? Apabila kita masuk suatu tempat, maka di tempat tu dilarang berbojai, maka kita berbojai, hukum dia haram. Semacam itu kat rokok. Rokok di mana tempat larang, kita pergi isap. Kita pergi merokok kat situ, maka tempat tu haram. Sebab tu dia kata dilarang merokok. Suburi. Kalau merokok didenda 2000 bat. Suburi prap 9 bat. Maka kita ni pergi merokok kat situ. Asalnya merokok ni makruh hukum dia. Akan tetapinya apabila kita pergi merokok tempat yang dilarang, hukum dia haram dah. Tu. Banyaklah perkara yang dilarang dalam agama kita macam itulah. Ada hukum aridi, ada hukum zati. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Berkata Tirmizi, adalah hadis ini hasan lagi sahih. Keterangan ini hadis. Katanya Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, maka lazimlah oleh kamu dan tetaplah oleh kamu dengan sunnah aku, dengan jalanan aku, dengan peraturan aku, peraturan Nabi SAW. Apabila telah timbul perselisihan yang banyak pada kemudian aku, yakni kemudian daripada wafat aku,
pada kemudian aku, yakni kemudian dah wafat aku, yakni mati aku, maka ikutlah perjalananku, yakni sunnah aku, sunnah Nabi, dan tinggalkan perselisihan itu. Perselisihan tu tinggal, ambillah sunnahku. Itulah apabila berlaku perselisihan di antara umat, kemudian dah mati. Nah, tapi ketika tu banyak mati. Hingga timbul pada masa sahabat peperangan Jamal. Peperangan Jamal ni ialah Sayyidina Ali perang dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Tu tok tua dengan menatu perang. Tengok dalam Islam. Insya-Allah. Lepas tu macam mana kita ilmu pengajaran kita? Ilmu dalam pengajian kita macam mana tu? Tok tua dengan menatu perang. Ali menantu Rasulullah. Aisyah isteri Rasulullah. Berlaku peperangan selepas dah wafat Nabi. Tu. Dia panggil perang Jamal, perang Uta. Tu. Maka hak tu ketika tu masa ijtihad ke hukum, masa mengeluarkan hukum. Maka berkata ulama, yang mati daripada Sayyidina Ali pun syahid, yang mati daripada Siti Aisyah pun syahid. Sama-sama syahid dua tu. Kerana ketika tu masa ijtihad, masa mengeluarkan hukum, sama-sama syahid belaka. Tu ulama tanggung begitu Bukan kata mati hak bahagia Sayyidina Ali neraka, mati Aisyah neraka dak. Nah, ulama tanggung begitu. Lepas tu salah kedua tak salah. Pasal oleh kerana masa ijtihad, masa mengeluarkan hukum. Kalau ijtihad salah, boleh pahala satu. Pahala apa? Ialah pahala ijtihad. Kalau ijtihad kena, boleh dua. Satu pahala ijtihad, yang kedua pahala kena dan betul. Itulah berlaku selisih pada masa tu. Memanglah berlaku peperangan sahabat, peperangan Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Setelah daripada cicing Rasulullah jatuh di dalam telaga. Pada masa Sayyidina Uthman, cicing Khatamun Nubuwah, cicing Rasulullah, cicing pemerintah. Maka Sayyidina Uthman ni pergi satu telaga, maka cicing terjatuh dalam telaga. Maka Uthman pun suruhlah sahabat cari cicing tu. Cari cicing tak jumpa. Maka Sayyidina Uthman kata, inilah takdir Allah. Selepas pada ni umat Islam akan berselisih dan berbalah. Lepas pada tu lah berlaku kalangan umat Islam berbalah, berselisih macam-macam. Selepas daripada cicing Rasulullah jatuh dalam telaga tu lah. Hingga sampai sekarang pun tak jumpa lagi. Tu cicing Rasulullah. Selepas itulah baru hara-hara sampai sekarang ini berlaku berbalahan di antara umat-umat Islam. Tu hingganya ada berapa puak tu? 73 puak. Satu puak saja yang masuk syurga. 72 lagi masuk neraka semua. Maka semua 73 ni mengaku kata kena belaka tu. Nah, kaum muda kata dia kena, kita salah. Kita kata kita kena, kau salah. Syiah kata dia kena, ni salah. Macam-macam lah keadaan keluar tu. Nah, semua yang berbalah tu semua Islam semua. Maka siapakah yang menghukum kata benar dan salah? Allah yang menghukum benar dan salah. Nah, dan pulaknya yang ittifaq ulama yang jadi kaum ahli sunnah jamaah ialah kaum Asy'ari dan Imam Maturidi. Ikut usuluddin cara Imam Asy'ari dan Maturidi itulah dikatakan ahli sunnah jamaah. Lain pada tu bukan daripada ahli sunnah jamaah. Ini telah ijma' oleh ulama. Maka usul Imam Asy'ari Maturidi ni ialah sifat 20. Usuluddin secara sifat 20 itulah dikatakan ahli sunnah jamaah. Ini ijma' ulama ni. Nah, ulama sebulat suara hak ahli sunnah jamaah lah. Tu bukan ulama yang baru ni dah. Yang baru kata dia. Maka balik kita ni ialah kita sebagai kita jaga diri kita, kenakan i'tikad kita dengan Allah Ta'ala. Jaga begitulah. Orang nak kata je kata lagi. Berlaku selisih. Mereka berlaku selisih. Masya Allah, pas sekarang lah ni. Katanya Nabi SAW, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khalifah-khalifah yang mengikut perjalanan aku. Siapa dia khalifah ni?
Apa khalifah? Pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Ikut mereka itu, ikut sunnah mereka itu. Sembahyang tarawih 20 ialah sunnah, ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tu Quran mengikut Khulafaur Rasyidin juga, dia hipung Quran tu. Dan bubuh baris gapo tu Khulafaur Rasyidin. Masa Nabi sikit sangat je, kerana Nabi sibuk dengan dakwah, sibuk dengan mengajak manusia dalam agama. Maka masa Khulafaur Rasyidin lah berpecah-pecahan. Banyak daripada Nabi buat pokok saja, buat asal. Maka mereka ni berpecah. Sembahyang jemaah, tarawih berjemaah, dan sembahyang sembahyang jenazah secara berjemaah. Masa Nabi tu seorang-seorang, tak ada siapa nak jadi imam. Masa Nabi tu seorang-seorang Nabi. Mula-mula sembahyang Allah, yang kedua malaikat, selepas pada tu lah daripada sahabat-sahabat. Sembahyang seorang sembahyang. Hingga selesai sahabat sembahyang seorang. Bukan sembahyang seorang berjemaah selalu dah, tak hanya gitu lagi. Itu dia. Itu kembalilah dari sejarah. Habis hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anin nari. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tuhajjul baita wa tahujjul baita gitu. Wa tahujjul baita. Wa tahujjul baita. Thumma qala ala ukhbiru ala adulluka wa tahujjul bait, bukan wa tuhajjul bait. Wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka, bukan Allah, bukan Allah, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaka zalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kaffa alayka kuffa alayka hadza. Qultu ya nabiyallahi wa inna lamu'akhazuna bima tatakallamu bihi wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bihi. Faqala tuh
kira tiadalah berjumpa sama engkau ibu engkau. Apa tu tak nampak tu? Faqala nakalatka ummuka. Apa huruf apa tu? Tak nampak ni. Dia makna berjumpa sama engkau ibu engkau. Faqala tilatka sakalatka. Apa mana? Sa kana lakalatka ummuka. Tengok semula, tengok hak Arab. Nanti tengok hak Arab ni. Ia kesamaran, tetapi dia makna apa tu? Tiadalah berjumpa sama engkau. Tiadalah berjumpa sama engkau ibu engkau. Wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhihim au qala ala mutaakhirihim alla hasahida halla hasaida alsinatihim. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun. Sakalat dengan sa. Faqala sakalatka ummuka. Nak nyata nanti kita tilik hak Arab pula. Ni hak Jawi, ada hak Arab. Artinya arti ini hadis. Telah dirawikan, yakni diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka katanya Mu'adz bin Jabal, "Hei Rasulullah, khabarkanlah kepada aku amalan yang boleh memasuk aku ke dalam syurga." Khabarkanlah kepada aku amalan, yakni akan amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sonyo telah engkau tanyakan kepada aku pekerjaan yang amat besar sekali," yakni akan pekerjaan yang amat besar sekali, yang sangat besar sekali. Oh, ni pekerjaan yang sangat besar kamu tanya ni. Bukan kecil-kecil tu amalan apa pula masukkanlah syurga. Tetapi amat mudah atas siapa-siapa yang beroleh karunia, yang beroleh pemberian daripada Allah Ta'ala. Yang beroleh karunia, yang beroleh pemberian daripada Allah Ta'ala. Senang dia, bukan payah. Maka sembahlah oleh engkau akan Allah. Maka sembahkanlah oleh engkau ke Allah. Apa nak sembah? Yakni mengasakan engkau oleh Allah. Kata, sembahkanlah oleh engkau ke Allah, yakni mengasakan. Menasakan oleh engkau ke Allah pada i'tikad. Tu sembahkan oleh engkau ke Allah, yakni mengasakan Allah Ta'ala dalam kelakuan hidup kamu, ibadat kamu, kedudukan kamu, semua i'tikad kamu tu mengasakan Allah Ta'ala. Maka sembahkan oleh engkau ke Allah. Ini maka mengasakan oleh engkau ke Allah Ta'ala pada i'tikad engkau. Pegang Allah Ta'ala tu satu saja.
Dan janganlah engkau sekutu baginya, bagi Allah suatu pun jangan berkongsi. Jangan biar adalah suatu pun yang berkongsi sama Allah. Nah, tak ada syirik-syirik, tak ada sama Allah. Dirikanlah sembahyang 5 waktu. Dirikanlah sembahyang 5 waktu. Bayarkan harta zakat. Puasakan bulan Ramadan. Dan pergilah naik haji kepada Baitillah. Dan pergilah naik haji kepada Baitillah. Kemudian katanya lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, bukankah telah aku tunjukkan kepada engkau beberapa pintu kebajikan? Takkan aku dah tunjuk beberapa, akan banyak pintu-pintu kebajikan. Beberapa pintu kebajikan, mana banyak daripada pintu-pintu kebajikan. Puasa itu memeliharakan diri daripada kejahatan. Puasa itu memeliharakan diri daripada kejahatan. Sedekah itu memadami kejahatan sebagai air memadami api. Sedekah, buat sumbangan, buat khairat, tu memadamkan kejahatan sebagaimana air memadamkan api. Dan bahawa sembahyang lelaki pada rungga malam, yakni pada tengah-tengah malam tu, kemudian ia membaca firman Allah apa? Dan bahawa sembahyang lelaki pada rungga malam, pada tengah-tengah malam. Tu. Kemudian ia ya Rasulullah membaca firman Allah tersebut, yang mana artinya berenggang lambunglah. Berenggang ni mana genggeh, senggang. Berenggang lambungnya daripada tempat tidurnya hingga selesai amalannya. Hingga selesai ayat. Hingga selesai sapanya amalan. Apa tu? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. فلا تعلم ما نفس أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Itu tu dia kata hingga balaga ya'malun. Tu kalau tengok Arab ni, paling lalak kita tu, hingga selesai amalannya. Apa tu? Bukan hingga selesai amalannya, haru biru, hingga sampai ayat kepada ya'malun. Maka kita ingat surah As-Sajadah tu. Tatajafa junubuhum, merengganglah oleh lambung-lambung mereka itu. Merenggang oleh lambung-lambung mereka itu. Anil madaji'i, daripada tempat-tempat tidur mereka itu. Daripada tempat menyenggai mereka itu, tempat tidur. Khaufan wa tama'a, kerana takut dan tomuk pada ibadat pada Allah, tomuk pada amalan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkah mereka itu dari barang yang telah merezeki oleh kami. Apa saja yang Allah Ta'ala rezeki dia belanja yang tu ya. Dia tak ada melebihi. Sampai waktu malam dia merenggangkan lambung dia daripada tempat tidur dengan bahasa dia bangun sembahyang tahajud pada waktu malam. Renggang tempat tidur, tak sayang ke batal, tak sayang ke tempat tidur dia. Tu dia. Khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia belanjakan apa saja yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum mimma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tu ayat dia. Bukan hingga selesai amalannya, itu bukan tu. Bukan macam tu. Arti merenggang lambungnya daripada tempat tidurnya hingga selesai ayat sampai di amalan mereka itu. Bukan hingga selesai amalannya. Apa tu? Tak kena tu. Hingga sampai ayat kepada ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu. Selesai kat situ. Bukan hingga selesai amalannya apa tu. Tak faham tu. Ingat baik tu, ni dia sambung ke ayat. Dia tak nak sebut lah, tak sebut banyak, sebut hingga selesai ke amalannya apa? Hingga sampailah ia kepada ya'malun. Tu. Hingga sampai ayat pada ya'malun, maka kita bacalah tatajafa junubuhu 'anil madha'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Padu fala ta'lamu nafsum mimma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Tetapi habis kat ya'malun tu. Tu amalan syurga bang. Amalan syurga tu. Kemudian tanyanya lagi kepada aku, tidakkah aku telah khabar kepada engkau dari hal kepala segala pekerjaan? Tiang pekerjaan dan punca sukanya. Dan punca sukanya. Sukanya zirwati sana mihi, ni mana pocok goh dah, goh uta dah. Pocok goh uta ada itu. Tu goh uta tu zirwah sana mihi. Tinggi goh uta. Dia buat sini apa? Punca sebukanya. Apa tak tahulah sebukanya. Lurah dia pelat-pelat. Punca sebuka sana mi di mana goh uta. Pun tinggi goh uta tu. Kataku, ya bahkan telah engkau khabar kepada aku, berkata Rasulullah, kepala segala pekerjaan itu Islam. Tu. Tiang Islam sembahyang. Dan punca sebukanya berperang. Apa punca sebuka? Yakni tinggi kedudukannya berperang. Tinggi kedudukannya berperang. Kemudian kata Rasulullah lagi kepadaku, bukankah telah aku ceterakan kepada engkau dari hal perkara yang boleh berkuasa atas 3 perkara sebut itu? Apa yang kau sebut? Iaitu Islam, sembahyang dan punca sebuka kan, berperang. Islam, sembahyang, berperang. Adakah telah ceritakan kepada engkau dari hal perkara yang boleh berkuasa atas 3 perkara tersebut itu? Kataku, ya, telah engkau ceritakan kepada aku. Setelah itu dipegang oleh Rasulullah akan lidah Rasulullah seraya berkata, sambil berkata, tahanilah lidah ini atas engkau. Tu. Tahanilah lidah ini atas engkau. Kataku, ya Nabi Allah, beroleh seksakah kami dengan apa-apa yang dicakapkan oleh lidah kami? Boleh tak seksa kami dengan apa saja yang lidah kami sedang bercakap? Maka sahutnya jawabnya Rasulullah, kiranya tiadalah berjumpa sama engkau ibu engkau. Sama kiranya tiadalah berjumpa sama engkau ibu engkau, tiadalah boleh melingkup manusia masuk neraka atas muka atau atas lidahnya, malahan dengan kesalahan lidahnya sendiri. Rasulullah cakap macam tu. Tiadalah berjumpa sama engkau ibu engkau, tiadalah boleh melingkup manusia masuk neraka atas muka
atau atas hidungnya, hidung manusia, malahan dengan kesalahan lidah manusia sendiri. Lidah ni boleh membawakan tuan dia tu masuk neraka. Kalau patang lidah, maka kita boleh masuk syurga. Kalau lidah tak boleh patang, maka neraka lah tempat dia. Tapi lidah ni boleh bawakan tuan dia, ampunnya dia masuk neraka. Dengan mengupak, dengan bahang, macam-macam lah lidah ni. Bahang mengupak tu memang tu, itu nasi makan. Nah, maki ke orang. Sebab tu kalau boleh pantang lidah, maka Nabi kata kamu boleh masuk ke syurga. Kalau lidah kamu tak boleh pantang, kamu tak akan dapat masuk syurga. Tu. Hadis ini dirawikan oleh Tirmizi. Berkata Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih. Keterangannya hadis ini, katanya Nabi SAW, wazir wa tusanamihi, adalah peperangan itu perkijaan Islam yang terpandang tinggi. Tu. Hingga Nabi ibarat dengan pocok goh uta. Pocok goh. Ni goh uta. Ni pocok dia, punca goh uta. Adalah peperangan itu perkijaan Islam yang terpandang tinggi oleh kerana menjaga hak dan agama, sebab tu tinggi. Begitu juga melihara lidah daripada segala kejahatannya. Kejahatan lidah ialah perkijaan yang terpandang di muka dalam Islam. Dipandang di muka, dipandang tinggi dalam Islam. Jaga lidah. Betapa tidak, kerana dengan lidah itulah dapat dihuraikan apa-apa yang termeteri dalam hati masing-masing. Yang termeteri. Yang termeteri dalam hati masing-masing orang. Dan dengan inilah jugalah timbul bagi bencana. Apa ni? Bala dan kejahatan. Yang termenteri, yang menteri dalam hati, mana yang tercop, yang terlekat dalam hati, lidah itulah bawa keluarnya. Dapat dihuraikan apa-apa yang termenteri, yang terlekat dalam hati. Teri ya. Benda yang terlekat, yang teri dalam hati, maka lidahlah bawa keluar. Masing-masing orang lah ada macam tu. Perkara lah hati masing-masing orang. Ada apa bila keluar waktu baik tu, memanglah orang dengar tu takut. Tu dia, masing-masing orang. Dan dengan lidah jugalah timbul bagai bencana. Timbul bagai, macam bagi. Timbul bagai bencana, yakni bala dan kejahatan dengan sebab lidah. Mati sebab lidah ni banyak sekali lah. Dan neraka pun cadangan untuk orang yang cakap banyak. Cakap mengupak, cakap bohong, maki ke orang. Ada pun cakap banyak, benda haruslah gikanlah. Mengajarlah gikanlah, cakap banyak pun. Tapi kalau lain pada tu, tak bolehlah nak cakap-cakap banyak tu. Habis 30 an Abi Sa'labah. Wallahualam. Beritahu ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wa sallim